Bila turun ayat ini, unta Nabi bernama Qaswa menangis. Bila Nabi berhijrah, ingat dulu, sampai ke Madinah, semua pakat, ya Rasulullah, rumah aku, ya Rasulullah, rumah aku, ya Rasulullah, mari rumah aku, ya Rasulullah, marilah singgah rumah aku, Rasulullah. Semua sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia sudah dalam keadaan mabuk. Orang dalam keadaan mabuk ini sangat berbahaya kalau keadaan itu berterusan sehingga dia meninggal dunia. Takut-takut dia tak boleh nak mengucap kerana di hadapannya terlalu dahsyat. Sebab itu bila sebut sakarat, Rasulullah yang mulia itu juga mengalami pengalaman yang sama. Dalam sepotong hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat baina yadayhi rakwatun aw ulbatun fiha ma faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma fayamsahu bihima wajhahu wa yaqul la ilaha illallah inna lil mauti sakarat thumma nasaba yadayhi faja'ala yaqul fi rafiqil a'la hatta qubida wa malat yadahu. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sedang nazak, Nabi sedang sakarat. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Al-Alamah Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri dalam tajuk Ila Rafiqil A'la. Tuan-tuan boleh rujuk kitab ni kerana kitab ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, tuan-tuan. Dan diceritakan bagaimana keadaan Nabi apabila Nabi nak wafat. Berlarutan daripada bermulanya pada 10 Hijrah ketika Nabi buat haji. Tanda-tanda besar tu dah nampak. Dalam keadaan Nabi sebelum pergi haji, Nabi sudah mengajak sahabat-sahabat yang lain di semenanjung tanah Arab seluruhnya, siapa nak buat haji tahun depan, aku nak buat haji. Itu yang dipanggil Hajatul Wada' ataupun haji selamat tinggal. Itulah haji Nabi yang pertama dan terakhir dalam hidupnya. Dalam kitab Rahiqul Makhtum, jumlah sahabat yang menunaikan haji ketika itu di antara 124 hingga 145 ribu orang. Kerana sebelum daripada tajuk Ila Rafiqil A'la, kita tengok di sana ada tajuk-tajuk yang menceritakan wafat Nabi sudah hampir. Antaranya dalam keadaan pada tahun 10 Hijrah, Nabi ada melakukan perkara-perkara yang pelik. Antaranya, tahun-tahun sebelum 10 Hijrah, Nabi beriktikaf di masjid 10 hari, malam akhir Ramadan. Tetapi 10 Hijrah, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia iktikaf 20 hari. Maksudnya 10 hari puasa, malam ke-11 tu Nabi dah pergi iktikaf. Begitu juga ketika tadarus. Bila mari Ramadan, Nabi bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Tahun sebelumnya Nabi khatam bertadarus dengan Jibril sekali. Tetapi bila tahun 10 Hijrah, Nabi bertadarus dengan Jibril sebanyak 2 kali. Ini dipanggil pelik. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia buat haji nescaya pada bulan apa tu? Zulhijjah. Maknanya bulan Zulhijjah ni dalam keadaan banyak benda-benda pelik berlaku. Bila turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Surah apa? Al-Maidah. Bila turun ayat ini, unta Nabi bernama Qaswa menangis. Bila Nabi berhijrah, ingat dulu, sampai ke Madinah,
Semua pakat, ya Rasulullah, rumah aku, ya Rasulullah, rumah aku, ya Rasulullah, mayu rumah aku, ya Rasulullah, marilah singgah rumah aku, Rasulullah. Semua sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi adil, kata Rasulullah, biar unta aku ni yang tentukan aku bermalam di mana. Lalu Nabi lepaskan unta. Kaswa ini berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Itulah kaswa yang Nabi bawa pergi ke Madinah. Kaswa itulah yang menangis pada 10 Hijrah. Bila mana turun ayat, dekat mana? Bila turun ayat di Mekah, di Arafah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bila turun ayat ini, Kaswa menangis. Kenapa Kaswa menangis, tuan-tuan? Sebab dia faham bahawa ayat ini, bila agama sudah lengkap, tanggungjawab Rasulullah selesai, Rasulullah akan pergi kembali bertemu dengan kekasihnya. Bila mana Kaswa menangis, lalu Abu Bakar menangis, Umar menangis, Utsman menangis, Ali menangis, seluruhnya menangis kerana faham. Lalu Nabi bertanya kepada Umar, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Umar? Lalu kata Umar, "Ma ba'dal kamali illa nuqsan." Subhanallah. Dalam, tuan-tuan. Apa kata Umar Al-Khattab? "Wahai Rasulullah, ayat tadi melengkapkan agama. Tidak ada perkara yang sempurna dan lengkap melainkan sampailah masa kemusnahan ataupun kehancuran." Sebab itu bila mana turunnya ayat ini menjelaskan Nabi akan wafat dan Nabi balik daripada Mekah, Zulhijjah, mari Muharram, kemudian mari bulan Safar, lepas tu Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, waktu pagi Nabi wafat. Maknanya daripada musim haji itu, Zulhijjah, bawa ke bulan Muharram, bawa ke Safar. Tu dah 2 bulan setengah. Mari pula hampir separuh dari Rabiul Awal, hampir 3 bulan setelah daripada Rasulullah balik daripada Makkah menunaikan haji, Rasulullah wafat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Saya nak sebut, sebelum Nabi wafat, Nabi menyebut kepada Aisyah. Nabi beritahu kepada Aisyah, "Ya Aisyah, maziltu ajidu ala ma ta'amal ladhi akaltu bi Khaybar." Tengok, tuan-tuan. "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakitnya racun dalam badan aku ni. Daging yang aku makan kat Khaybar dulu 6 Hijrah." Tahun 6 Hijrah, Rasulullah SAW diracun oleh seorang perempuan Yahudi bernama Zainab binti Harith. Dia letakkan racun dekat daging kambing yang dipanggang, dihidangkan kepada Rasulullah dan beberapa orang sahabat bersama Nabi. Rasulullah bau kecap sikit saja dekat bibirnya, daging bercakap. Daging tu bercakap kepada Nabi, "Ya Rasulullah, la takulni fa inni mazmumun." Wahai Rasulullah, jangan engkau makan aku, sesungguhnya aku beracun, kata daging. Nabi ambil, Nabi buang. Tetapi daging tu, sisa-sisa racun masuk dalam jasad Nabi. Sejak daripada itu, sahabat-sahabat Nabi mengeluh sakit. Setiap kali sakit, Siti Aisyah radhiyallahu anha akan apa? Dia akan membacakan doa-doa tertentu yang Nabi ajar. Lalu disapukan ke dada Nabi yang mulia. Allahu Akbar. Maknanya, tuan-tuan, Nabi wafat bukan saja sebab demam panas, tetapi Nabi wafat dalam keadaan apa? Dalam keadaan Nabi juga termakan racun yang membawa kepada maut. Sehingga sebelum Nabi wafat, dia kata, "Wahai Aisyah, aku rasa racun yang aku makan kat Khaybar dulu sudah mula menyerang sendi-sendi aku dan sudah mula untuk masuk meresap dalam badan aku, dah sampai masa aku nak mati." Ya salam. Itulah Nabi yang mulia, yang hidupnya penuh pancaroba. Sebanyak 13 kali percubaan membunuh Nabi, sampailah Nabi wafat, membawa Islam untuk kita, sahabat-sahabat yang ada dekat Malaysia ni, supaya kita ni jadi umat yang sayang dia.
Nabi kita ni bawa agama dengan sebab kita mengucap, kita akan sebut nama seorang anak yatim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mana? Sehingga kita sahabat-sahabat jadi Islam, dan pagi ni bila kita buat apa dapat pahala, sebab kita beriman dengan Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nak meninggal, Nabi menyebut, tengok ni. Ketika Rasulullah SAW nak meninggal, dekat sisi baginda, dalam satu hadis ada disebut dengan perkataan qadalha qadah, bekas ataupun kita kata mangkuk, bekas air. Dalam keadaan sebuah bekas daripada kaca yang berisi air. Lalu Rasulullah SAW mengambil air itu dengan tangannya, mengusap air tersebut ke wajahnya sambil berkata, sebab itu sunnahnya kalau ada orang nak meninggal, mak ayah nak meninggal, anak tu ambil air, sapukan kat muka, sapukan dekat kepala. Ada orang nak meninggal tuan-tuan, kita sapukan air kat kepala dia, berasap rambut dia tuan-tuan, berasap tuan-tuan. Ada orang nak meninggal ketika sedang nazak, dia kata, apa ustaz? Suruh anak saya balik ustaz, saya tak tahan. Anak je datang tuan-tuan, tak pakai tudung anak perempuan dia. Sebab itu orang kalau nak meninggal, dia tak berbohong tuan-tuan. Kalau dia cakap baik, ambil. Kalau dia cakap tak baik, tuan-tuan tinggal tuan-tuan. Dia nampak sesuatu tuan-tuan yang kita tak nampak. Saya, apa yang saya faham, dia rasa bahang dengan anak dia yang tak tutup aurat. Dia kata, ustaz, bawa balik anak saya ustaz, suruh dia balik ustaz, saya tak tahan ustaz, panas ustaz, panas ustaz, panas, sangat panas. Ada orang kita letak air kat kepala dia, berasap tuan-tuan. Ada orang nak meninggal, dia nak meninggal lagi 2-3 jam. Bila saya tengok tuan-tuan, ubun-ubun ni lembik tuan-tuan. Lembik kat atas ni, lembik. Macam bayi baru lahir kan lembik ubun-ubun dia. Bayi. Rupanya lembik kat sini ni tanda nak mati. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW banyak menyebut tentang mata. Sebab itu bila matinya seseorang, dia akan ikut tuan-tuan. Apa dia? Mata dia akan ke atas. Sebab dia mengikuti apa dia? Pergerakan mata itu ada kena-mengena dengan pergerakan roh tersebut. Lalu mata dia ke atas. Ini kerja kita untuk menutup matanya. Antaranya kita mengajar, kita diajar oleh Nabi, kita akan membaca ketika tutup mata orang itu. Apa dia kita baca? Bismillah wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tutup mata dia, kita akan baca supaya mata dia itu tutup. Sebab apa? Mata dia itu mengikut apa yang berlaku kepada dia. Roh itu ke mana, dia naik ke atas tuan-tuan. Lalu dalam keadaan mata dia ke atas, lalu dalam keadaan itu disebutkan oleh Nabi SAW. Kan? Nabi ajar kepada kita supaya kita tutup mata dia. Keadaan mata dia ke atas. Dalam keadaan dia mengikut pergerakan roh tersebut. Wa na'udzubillahi min dzalik tuan-tuan. Dalam keadaan itu diajarkan. Nabi sapu muka dia, Nabi sapu rambut dia dengan tangan dia. Dalam hadis disebut Nabi membaca satu doa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Wahai Allah, tolong aku ya Allah, tolong aku. Tolong aku ya Allah, peringankan ghamarat, pedih, mati ni pedih, sakit. Ya Allah, tolong aku sakarat, sakitnya mati ni sakit bukan kepala. Dan sebab itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, apabila melihat pengalaman Nabi matinya sakit, wafatnya sakit, aku tidak cemburu kalau aku melihat orang yang matinya nazaknya sakit. Kerana apa? Nabi yang mulia pun sakit. Sebab itu dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah yang bernama Al-Iqtisadu fil I'tiqad, kitab Tauhid tuan-tuan, ada satu tajuk yang dipanggil Babu Ilamil Haywan Al-Bari Minal Jinayah Wal Jarimah. Dalam satu bab memberi sakit kepada binatang yang tidak melakukan dosa dan jenayah. Hukumnya harus nak beritahu kepada manusia, agak-agak kau mati senang tak? Agak-agak kau mati tak sakit ke?
Maknanya kalau binatang yang tak berdosa pun mati dia menggelupur. Matinya dalam keadaan menggelupur, tuan-tuan. Sebab tu dalam hadis Nabi juga menyebut, dalam kitab di sebalik tabir kematian, kalaulah binatang itu tahu akan hakikat kematian, nescaya kamu tidak mungkin mampu untuk makan mana-mana binatang yang mana dalam keadaan yang gemuk. Semua binatang dalam keadaan yang kurus kering kerana takutnya kematian. Rasulullah menyebut dalam sepotong hadis, "Lau annal bahaima ta'lamu minal mauti ma ta'lamuna ma akalta minha saminan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya haiwan itu mengetahui mengenai kematian seperti yang kamu semua ketahui, maka kamu tidak akan makan lemaknya. Maksudnya kamu tidak akan dapat makan binatang. Dalam keadaan binatang itu keadaannya penuh dengan daging. Binatang itu gemuk kerana binatang itu semua takut untuk menghadapi kematian. Namun Allah jadikan binatang itu dia tidak memahami hakikat ini. Namun sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diambil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Tauhid. Dia nak beri faham pada kita supaya kita memahami hakikat ini. Kita bukan takut mati, tuan-tuan, tetapi kita nak mati dalam keadaan mati yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya, dengan keampunannya. Lalu kita dapat mati dalam keadaan yang tidak terseksa kita, kerana mati kita terpilih di kalangan orang-orang yang baik. Subhanallah. Kan? Ini semua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang ditakuti oleh orang yang beriman, su'ul khatimah, mati yang buruk. Mati yang buruk. Dalam keadaan matinya mati yang buruk, yang seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberitahu kepada kita bagaimana ayat yang saya bacakan tu tadi, malaikat yatribuna wujuhahum, malaikat memukul orang tersebut. Bukan saja ngeri keadaan malaikat, dia memukul orang tersebut dengan pukulan yang cukup dahsyat. Di atas apa? Di atas kejahatan yang dilakukan. Allah tak beri dia dalam keadaan kematian itu. Disebut oleh Nabi, al-mautu kafaratun likulli muslimin, bahawa mati itu merupakan tebusan dosa, sebagai penebus dosa kepada orang-orang Islam. Namun kematian dia tidak dapat memberi dia, kematian itu tidak menjadi kafarah kepada dia. Kematian itu menjadi penyiksaan kepada dia. Dan bila dia mati masuk ke alam kubur itu lebih dahsyat daripada apa yang dirasakan ketika dia nak mati. Ini permulaan. Ini yang dipanggil su'ul khatimah, mati yang cukup dahsyat, yang Allah pilih, Allah berikan pada orang-orang yang tertentu dalam keadaan dia boleh mengucap ataupun tidak, antaranya iaitu dengan pengalaman-pengalaman hidup dia. Dan sebab itu kita bila mati, tuan-tuan, bila kita masuk alam barzah, kalau kita mati hari ini, malam ni malam pertama di alam barzah, tuan-tuan. Kalau kita mati hari ni, tu yang saya tanya sahabat-sahabat sekalian, kalau kita mati hari ni, agak-agak kita dah boleh tahu tak macam mana keadaan kita kalau mati. Kita boleh baca dengan kedudukan kita sekarang. Sebab tu saya kata kita perlukan perubahan. Kalau kita mati besok, bukan persiapan kita semalam, tak. Kita mati esok, persiapan kita bila? Sebelum kita kahwin dulu, tuan-tuan. Ketika kita aqil baligh, kita dah mula bina dah bila kita membaca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, kurniakan kepada kami, isteri kami, anak kami, keturunan kami, anak penyejuk mata. Sedangkan kita minta dulu dalam keadaan kita belum kahwin. Di barat, bila pergi parenting skill ni, parenting kita buat short course ni, dia pergi di barat, bila cerita pasal kekeluargaan, dia bermula dengan ada anak, baru dia pergi parenting. Tapi berbeza dengan Islam, kamu kena ada ilmu mendidik anak 100 tahun sebelum kelahiran anak. Jadi kalau kita hari ni nak boleh mengucap kehidupan kita, kita tengok diri kita dulu.
Dan apabila kita sudah menjadi manusia yang sudah tua macam ni, sudah kahwin, ada anak, ada isteri, ada cucu, kita tengok balik diri kita. Agak-agak rumah kita hari ni yang kita kadang-kadang tak berapa pandang, pagi hilang, petang balik, pagi hilang, petang balik. Bila Allah bagi masa duduk karantin dekat rumah ni, dah masuk fasa apa? Pertama dah habis dah hari ni, nak masuk fasa kedua. Fasa kedua karantin ni berakhir 14 April. 14 April. Dalam keadaan kita ni sedang kena karantin hari ni, Allah suruh tengok rumah kita, sahabat-sahabat. Sebagai ayah, saya dah tulis malam dalam Facebook, boleh ambil. Apa tugasan ayah untuk fasa pertama ni? Fasa pertama karantin ni, apa yang ayah mesti buat? Jaga solat sendiri, jaga solat anak, jaga waktu solat, solat berjemaah. Ayah jadi imam, tak pernah jadi imam pun kena jadi imam. Rupanya selama ni tak boleh jadi imam. Selama ni rupanya tak betul baca Fatihah. Rupanya selama ni tak betul baca Quran. Rupanya selama ni tak tahu nak mandi wajib, tak tahu nak mandi hadas, tak tahu. Diri sendiri tak tahu, anak lagi tak tahu. Rupanya selama ni sembahyang tak cukup. Rupanya selama ni anak tak solat. Rupa selama ni anak tak boleh baca Quran. Rupa selama ni dia jadi macam mana? Dia jadi tahu ni bila ada karantin duduk 2 minggu, dia renung diri, dia kenung rumah, dia kenung keluarga, dia tenung muka isteri dia tenung muka anak-anak dia. Bila dia tenung, dia balik kepada Allah dalam keadaan rupanya dia tak siap lagi untuk mati, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab tu mati ni bukan semalam, tuan-tuan. Dia punya persiapan dia. Persiapan mati ni iaitu kita minta lama dengan ilmu dan kefahaman. Sebelum kahwin, nak kahwin pun cari orang yang salihah. Yang salihah pula cari yang soleh. Dan bila berkahwin tu, dia tahu apa nak bawa anak ke mana, nak bawa anak orang ke mana. Kalau beri makan, beri minum, tuan-tuan, sekadar beri makan, beri minum, saya rasa, tuan-tuan, binatang lagi baik daripada kita. Demi Allah, masa saya belajar kat Pakistan dulu, asrama saya belakang tu hutan. Setiap pagi datang babi, tuan-tuan. Datang babi ke tingkap bilik saya. Kalau tidak haram, saya dah pegang babi tu, tuan-tuan. Babi ni sekali beranak 7 ekor. Bila babi ni beranak 7 ekor, kalau dia berjalan itu dalam keadaan berbaris. Kalau anak nak menyusu, mak dia berhenti menyusukan. Kalau saya bagi dia nasi lebih semalam tak habis, saya bagi kat babi pukul 9 pagi. Besok 9 pagi, babi tu datang kat bilik. Kat bilik mana? Bilik saya, dekat tingkat saya, tepat pukul 9 pagi. Babi dia tak ada alarm clock. Babi dia tak ada, dia tak ada handphone. Dia tak ada Nokia, dia tak ada. Macam-macam dia tak ada handphone. Dia tak boleh nak tengok. Dia tak boleh set masa, tuan-tuan. Tuan-tuan faham maksud dia? Bila babi tu semalam datang pukul 9 pagi, besok dia datang 9 pagi, babi tu nak beri isyarat pada saya, "Hei manusia, semalam kau bagi aku nasi 9 pagi, aku datang tepat 9 pagi, ini aku punya naluri aku nak beritahu pada engkau, wahai manusia, aku berterima kasih kerana beri aku dan anak-anak aku makan, wahai manusia, kod-kod hari ni pukul 9 pagi aku datang, ada lagi rezeki, wahai manusia, kau bagi lagi aku, wahai manusia, aku anak aku ni aku nak jaga." Tuan-tuan, kalau datang babi tunggal yang siung dia panjang tu, tuan-tuan, lebih besar daripada babi yang biasa, bila dia nak rambik nasi ataupun makanan yang kita bagi pada babi tu, mak babi ni, tuan-tuan, walaupun badan dia kecil, dia lawan, tuan-tuan, dengan babi yang besar tu, bergoleng-goleng, berdarah-darah. Saya tengok, tuan-tuan, ya salam, saya rasa terharu, tuan-tuan. Kalau kerana anak kita ni, kerana nak bagi makan, tuan-tuan, saya rasa binatang lagi baik. Tuan-tuan baca surat khabar, cuba tengok surat khabar. Yang bunuh anak, buang kat dalam tandas awam, buang dekat ladang kelapa sawit, ditokak dia anjing, dibuang dekat atas padang, dimakan, dikeromon oleh siapa? Oleh semut, tuan-tuan. Dekat Petaling Jaya, tingkat 3, anak zina diambil, dibuang masuk daripada tingkat 3, jatuh ke bawah, terbelah 2 kepala dia. Subhanallah, terbelah 2, mati. Bayi laki-laki, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak tanya, pernah tak kita baca surat khabar? Kita baca surat khabar seekor babi membuang anak dalam tong sampah di Gua Musang. Pernah?
Tak pernah kita mendengar binatang walaupun najis, dia membunuh anak sendiri. Tetapi yang membunuh anak ialah manusia yang pergi universiti, yang berzina, dia buang anak dalam tong sampah, dia buang anak dalam tandas awam, dia buang anak di atas jalan raya. Nak sebutnya tuan-tuan, beri makan, beri minum anak tidak menjamin anak kita jadi manusia. Bahkan binatang lebih baik dalam memberi anak makan dan minum, tetapi tidak manusia. Manusia, kalau kita dah tak boleh didik anak dengan agama Allah, kenal Allah, apa lagi yang kita harapkan dalam kehidupan kita? Kita sudah sama. Allah menyebut balhum adal. Bahkan mereka lebih teruk daripada anjing dan babi, daripada haiwan ternakan, kerana mereka tak ada akal, kamu ada akal, kamu faham Quran, mereka tak faham Quran. Tiba-tiba mereka tu lebih memahami hakikat kehidupan dalam erti kata kebinatangan, kehaiwanan, yang mana lebih berperi kemanusiaan daripada kita manusia yang bukan saja peri kemanusiaan sudah hilang, bahkan peri kebinatangan lagi jauh tuan-tuan. Dalam keadaan ini sahabat yang sekasih sekalian, kalaulah ditakdirkan kita mati, kita boleh baca keadaan kita. Saya minta maaf tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang meninggal, kita minta dia mandikan ayah dia, tak berani tuan-tuan. Kita minta solatkan jenazah ayah dia, tak berani tuan-tuan. Anak murid saya, ayah dia meninggal, mak dengan ayah dia kena langgar dengan bas ekspres dekat Kota Tinggi. Umur 12 tahun, baru 2 juzuk menghafaz Al-Quran ketika itu. Bila ayah dia diletakkan kat depan, dalam keadaan disusun 2 jenazah. Budak 12 tahun jadi imam, ustaz-ustaz dia kat belakang tuan-tuan. Tapi bila dia ada roh, dia punya doa pun menyebabkan satu masjid menangis. Tuan-tuan tahu doa dia apa? Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang ibu bapa aku, ya Allah. Kerana mendidik aku masa kecil dengan Islam, ya Allah. Rahmatilah kedua-duanya, ya Allah. Satu masjid menangis tuan-tuan. Kenapa menangis? Dia doa dengan rasa tanggungjawab dan kasih sayang pada mak ayah dia. Kita ni tuan-tuan, bila mati saja dalam keadaan tak apa, kita bagi masjid buat, kita bagi masjid buat. Jangan tuan-tuan. Tak semua rezeki orang nak buat kita. Jangan. Jangan kita, hidup kita ni tak ada agama, nanti mati tak ada agama. Ada satu keluarga tu tuan-tuan, meninggal orang kaya, bila minta mandikan dekat hospital, dalam keadaan minta mandikan, bila pergi, sahabat saya ni bila sampai ke hospital, kat bilik mayat, macam tak ada orang mati tuan-tuan. Yang laki-laki baca surat khabar, yang perempuan tak pakai tudung, rambut dia merah tuan-tuan. Bila mana nak dimandikan, sahabat saya kata minta tolong, kata dia mandikan ni, pegang ayah dia sebab ayah dia berat, besar badannya. Anak dia kata, Ustaz, I pay you. Kawan saya kata, kamu minta tolong aku datang, tapi bukan minta duit. Minta tolong pegang ayah sendiri, kamu berkira-kira. Lalu kawan saya kata, kalau begini keadaan dia, tak apalah, kami balik dulu. Bila dengar nak balik, anak dia merayu-rayu, tolong, tak ada orang nak uruskan. Dalam keadaan ini tuan-tuan, anak yang sama tadi, bila dia teringat ayah dia pakai cincin emas besar dekat jari manis, anak ni tarik tuan-tuan dekat mayat ayah. Terkoyak jari manis ayah tuan-tuan. Tuan-tuan faham maksud saya? Kadang-kadang anak yang kita lahir, yang kita beri makan ni tak boleh menolong kita bila kita memerlukan, kerana tak ada agama tuan-tuan. Sebab tu kalau kita hidup ini dalam keadaan 14 hari kita karantin, tengok anak kita tak solat hak wajib, tuan-tuan boleh bayangkan kalau kita mati sekarang. Kita ni yang masih hidup ni, kita tengok anak kita tak tutup aurat, rambutnya merah tuan-tuan, panjang merah tuan-tuan. Kita dah boleh nampak dah macam mana agaknya kalau kita ni, ya Allah ya Rabbi wa na'udzubillah, kita mati dalam keadaan apa. Yang lebih menyedihkan kalau kita sendiri sebagai ayah tak boleh solat, tak tahu solat, tak boleh baca Quran. Dalam isu kita ditimpa wabak ni tuan-tuan, saya minta maaf dengan izin,
ramai lagi tak bertaubat, ramai lagi tak kembali pada Allah. Yang kembali bertaubat, saya ucapkan syabas, tahniah. Kamu ni orang yang baik sebenarnya, cuma kamu lalai daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kembali minta tuan-tuan, kan, ustaz tolong ustaz, bertatu-tatu tuan-tuan, bersubang, berantai. Saya tak tahu solat ustaz sebenarnya. Ustaz saya ni tak tahu mandi wajib ustaz. Saya tak tahu baca Quran ustaz. Dalam keadaan apa yang berlaku pada hari ini, Allah nak kita balik rujuk pada dia. Tapi yang menyedihkan, ramai lagi yang tidak faham, ramai lagi yang melawan Tuhan. Makin diuji makin melawan, makin diuji makin melawan, makin diuji makin dia jauh daripada Allah dan semakin jahat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itu maksud saya tajuknya, kalau esok kita mati. Maksudnya kalau esok betul-betul kita mati, kita nak mati yang macam mana sebenarnya? Sebab itu pertama, bila kita masuk di alam kubur besok, alam barzakh, pertama akan ditanya oleh Allah, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Yang jawab ni bukanlah lidah yang tidak bertulang. Yang jawab ni ialah amalan dan keimanan kita. Sebab itu setiap hari Jumaat dibacakan di atas mimbar surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar. Setiap hari Jumaat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, dinasihatkan, wahai orang-orang yang beriman, orang yang ada iman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati sehingga kamu mati di atas Islam. Bukan maksud ayat ini kita menentukan kematian. Maksud ayat, janganlah kamu mati sehingga kamu mati itu kamu dah tunduk pada Allah. Apa yang Allah perintah dah buat, apa yang Allah larang dah tinggal. Maksudnya mati-matilah. Bila mana hidup kita menentang Allah, tiba-tiba kita mengharapkan, kita bercita-cita. Rasanya bila mana mari soalan man rabbuka, kita boleh sebut Allahu Rabbi. Tuan-tuan, agama bukan akal fikiran. Agama bukan dengan cita-cita. Al-imanu laisa bitamanni wala bitakhalli. Iman itu bukan cita-cita, bukan angan-angan, tetapi iman yang kamu ikrar dengan lidah, yang kamu yakin at-tasdiq biqalbi, dan juga kamu amal dengan kan arkan, kamu lakukan dengan anggota kamu, dengan rukun-rukun kamu, anggota kamu. Ya salam, tuan-tuan. Sebab itu kehidupan mati kita merupakan apa dia? Pantulan ataupun bayang kepada kehidupan kita. Kalau hidup tak minat agama, mati dia tak boleh jawab. Mati dia dalam keadaan dia wa na'udzubillahi min dzalik. Dia tak boleh buat apa-apa tuan-tuan dalam kehidupan ini. Itu belum lagi soalan-soalan yang lain. Ma dinuka, apa agama kamu? Hidup tak nak ikut Islam, tiba-tiba mati kita nak jawab agama kita, al-Islamu dini. Belum lagi soalan man nabiyuka, siapa nabi kamu? Hidup kita hina Nabi, hina sunnah Nabi, hina serban Nabi, hina jubah Nabi. Ni ustaz-ustaz ni tok lebay lah. Ustaz-ustaz ni tok lebay lah. Tuan-tuan, menghina sunnah Nabi, walaupun sunnah tu sunat, contoh serban, contoh janggut, menghina sunnah Nabi dengan penuh kefahaman, keyakinan, boleh membawa tercalarnya akidah dan terkeluar dari Islam. Dalam keadaan ini, orang bermain-main dengan agama Allah. Dalam riwayat yang lain, apabila ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya, dipertontonkan satu skrin gambar laki-laki. Lalu orang yang beriman, dia kenal itu Rasulullah walaupun tak berjumpa. Orang yang tak kenal Rasulullah, dia pun tak ikut Rasulullah. Dalam keadaan ditunjuk gambar, man hazar rajul, siapa laki-laki ini? Ana la adri, aku tak tahu. Dihantam oleh malaikat Allah, dipukul oleh malaikat Allah, dihempit oleh tanah ni hempit. Kubur tu menyempit.
Nabi ambil tangan kanan, tangan kiri. Nabi selangkan di antara dua jari. Nabi sebut rusuk kanan, rusuk kiri. Berselisih, dihimpit dalam keadaan berterusan, berpanjangan. Dikirimkan 70 ekor ular yang namanya tinun. Ular yang berkaki. Mencakar orang yang jahat. Dan sekiranya kata Rasulullah, setitis bisa ular ini jatuh ke bumi hari ini tuan-tuan, bumi ini hancur musnah, tidak ada kehidupan. Dalam keadaan itu dahsyatnya dia membelit, dia menyeksa orang-orang yang duduk dalam keadaan azab tersebut. Dalam keadaan diseksa dengan demikian, orang ini tuan-tuan, dia mengharapkan, ya Allah cepat kiamat, cepat kiamat. Dengan andaian tuan-tuan, kiamat tu lebih cepat, lebih bagus. Sedangkan kiamat lebih dahsyat daripada apa yang dirasa dalam muqaddimah penyiksaan di alam barzah. Dia duk rasa kiamat tu lebih baik, kiamat lebih dahsyat. Dahsyatnya diseksa oleh Allah dalam alam barzah, mencita-citakan untuk mati ni. Dah bila mati, cepatlah kiamat, cepatlah bangkit, cepatlah mahsyar. Keadaan mahsyar lebih dahsyat daripada apa yang dibayangkan oleh manusia. Ya salam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi tadi saya tengok jumlah yang meninggal 37 orang Malaysia. Ke tuan-tuan, kita nak tunggu yang umur yang sekarang 37 orang pagi ni, ke kita nak tunggu yang 40 tu kita? Giliran 40 mati tu sebab wabak ni kita, baru kita nak faham. Ketika itu kita dah pergi alam barzah, baru kita nak ingat balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita keras tuan-tuan. Hati kita keras. Sebab tu untuk mendapat husnul khatimah, yang pertama saya nak sebut istiqamah dengan kalimah tauhid. Istiqamah dengan Islam. Kita sembahyang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lain kecil. Dalam solat, luar solat juga Allah Maha Besar, lain kecil. Kita tunduk hanya pada Allah. Kita ikrarkan lagi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya Allah, solat aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku, semua aku tunduk pada Engkau ya Allah. Tak ada benda yang akan aku tunduk, hanya pada Engkau ya Allah. Sembahyang aku pun Engkau ya Allah, zakat aku, puasa Engkau ya Allah. Niaga aku, ekonomi Engkau ya Allah. Aku nak susun negara ni ya Allah dengan perintah Engkau ya Allah. Aku tak nak benda yang haram ya Allah. Aku nak benda yang taat ya Allah. Kerana aku takut ya Allah, kalau aku mati nanti aku nak jawab apa di hadapan-Mu ya Allah. Bila ditanya oleh malaikat-Mu ya Allah, ma dinuka, apa agama kamu? Tuan-tuan, itu yang pertama tuan-tuan, istiqamah dengan Islam. Islam ni saya nak sebut, nanti saya akan sebut dalam satu tajuk lain dalam siri kita muhasabah jiwa. Islam ni dia bukan agama tuan-tuan. Islam adin. Islam ni bukan saja a way of life. Islam is complete way of life. Satu cara hidup yang lengkap. Dia adin. Kalau Islam itu agama, agama tu millah bahasa Arab. Kalau milah terjemah dia orang putih, religion. Religion bahasa bukunya Oxford Dictionary kata religion is a particular system of belief in God or gods. Yang dikatakan sistem kepercayaan kepada Tuhan dan Tuhan-Tuhan, itu religion. Yang diguna pakai di tokong, di temple, di kuil, di synagogue, di church. Bagi kita orang Islam dekat mana? Dekat surau masjid. Adakah Islam kat situ saja? Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan sekalian alam. Allahu Akbar. Yang kedua tuan-tuan, bersangka baik dengan Allah. La yamutanna ahadukum illa wahwa yusil zanna billahi azza wa jalla. Hadis Nabi daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Maksudnya janganlah kamu mati melainkan kamu bersangka baik kepada Allah. Walaupun kita dosa banyak pagi ni tuan-tuan, kita sangka baik Allah ampunkan dosa kita. Allah jadikan kita ni orang yang baik. Arti kata lain, sangka baik pada Allah. Dan kata Nabi dalam hadis yang lain, Allah berada di atas sangka baik kamu kepadanya. Nabi ajar kita supaya hati kita ni sentiasa positif, nak rujuk balik pada Allah. Dengan dosa yang banyak sekalipun meninggi gunung sebesar bumi, kita datang kepada Allah dalam keadaan kita nak minta Allah ampunkan, Allah ampunkan. Yang ketiga, berdoa supaya mati yang baik. Itu yang kita minta selalu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim lana bi su'il khatimah. Jangan ya Allah
Matikan kami mati yang baik, jangan mati tak baik. Mintalah macam sahabat-sahabat Nabi, dia minta apa? Tengok Sayyidina Umar, dia minta apa? Allahumma anisni fil ardil ladhi tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, matikan aku di mana matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu yang dapat mati. Tengok kubur Sayyidina Umar kat mana tuan-tuan? Kalau kita faham sebelah Nabi Abu Bakar, kita faham sahabat baik Nabi bersama Nabi Mekah. Pertama peluk Islam laki-laki, kita faham. Dia pak mertua Nabi, kita faham. Sebelah Rasulullah. Tapi sebelah dia Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni siapa? Sayyidina Umar ni pernah nak bunuh Nabi, tuan-tuan. Tak terfikir dalam kepala otak kita, orang nak bunuh Nabi dulu masa jahiliah, kubur dekat dengan Nabi, Allah muliakan dia dengan Islam. Mintalah. Nabi pun mengajar kita banyak benda. Antaranya orang tak suka doa. Orang Melayu dia tak suka doa benda ni. Bila saya pergi kat Mekah, saya ajak doa, dia tak nak doa. Sedangkan hadis sahih daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi ajar pada kita, man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Siapa yang boleh mati dekat Madinah, minta mati kat Madinah, sebab aku beri syafaat pada orang yang boleh mati dekat Madinah. Bila kita minta selalu, tiba-tiba sekali je kita pergi, tiba-tiba mati dekat Baqi', dikuburkan dekat dengan Rasulullah, dekat Madinah, tempat yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah. Lalu kita mati di kalangan orang yang baik sebab doa kita, amalan kita. Semalam ditanya dalam tu, saya tak sempat jawab. Ustaz, macam mana kita nak rasa kasih pada Nabi? Bukan sekadar solat saja, bukan sekadar kita ikut solat, kita selawat saja, kita ikut apa yang Nabi suruh, kita tinggal apa yang Nabi larang. Jangan pilih-pilih ikut sendak kita. Yang kita suka kita ambil, tak suka kita buang. Jangan, apa saja yang Nabi datang kita ambil, apa yang Nabi suruh kita tinggal, kita tinggal. Sebab dia terikat dengan kasih sayang Allah, dia terikat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau betul kamu sayang pada Rasulullah, pada Allah, pada Rasulullah, ikutlah aku, kata Rasulullah, nanti Allah akan sayang kamu dan Rasulullah juga akan kasih sayang kepada kamu. Itu yang ketiga. Yang keempat, banyaklah bermuhasabah. Hadis yang saya baca semalam, Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai, yang cerdik, orang yang selalu muhasabah diri dia, bercita-cita dan beramal untuk matinya. Jangan kita fikir besok lusa je nak makan nasi. Kita kena fikir besok kalau kita dah masuk kubur nak makan apa. Kita nak pergi akhirat nak makan apa. Pergi Mekah 40 hari, pergi haji, semua kita bawa. Cencaluk kita bawa. Kita bawa budu kita bawa. Kita bawa ikan perkasam kita bawa. Nak duduk 40 hari, bawa seronding ikan, seronding daging, seronding ayam. Tiba-tiba nak pergi akhirat yang kekal lagi abadi, yang jauh perjalanannya, tiba-tiba tak ada bekalan. Dalam keadaan hidup kita tak ada agama Allah. Yang kelima, banyakkan istighfar, banyakkan taubat. Bukan payah pun. Istighfar. Kita sebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nabi sehari semalam, Nabi beristighfar 70 kali, dalam satu riwayat 100 kali. Nabi yang maksum pun begitu keadaannya. Siapa kita yang tidak maksum, tuan-tuan? Yang keenam, lazimlah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang banyak ingat mati. Bila banyak ingat mati, dia akan hidup hatinya. Sebab itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, waktu malam dikumpulkan ulama-ulama, berkumpul dekat rumah dia. Dia buat tazkiratul maut, dia buat tazkirah ingat mati. Bila dia ingat mati, tuan-tuan, lagi malam sampai pagi dia menangis sampai basah janggut dia. Umar bin Abdul Aziz, dia buat tiap hari duduk dengan orang yang soleh, orang yang ingat mati, dan mengingat diri kita yang lemah, yang banyak dosa, yang kurang amalan. Antaranya itu yang kita kenalah lakukan. Di samping kita banyakkan bersedekah, kerana orang yang bersedekah ini orang yang dirahmati. Ada hubung kait pada hari pertama saya bincang bagaimana bersedekah ada hubung kait dengan keampunan. Keampunan itu di keredaan Allah, lalu Allah permudahkan hidupnya, dalam keadaan hidupnya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, saya nak sebut sikit saja insya-Allah tajuk. Kalau esok mati, dah habis dah 2 bahagian. Esok kita ada tajuk lain insya-Allah. Tajuk kita bersiri dalam program bersama saya, siri muhasabah jiwa. Muhasabah jiwa. Saya dah susun dah tajuk-tajuk, dan insya-Allah kita akan pergi ke tajuk-tajuk yang lain. Insya-Allah esok tak ada arah melintang. Tajuk kita ialah Aku Si Tanggang. Tajuk saya ni ada
mesej yang saya nak sampaikan dalam muhasabah jiwa MJ. Besok tajuk kita je lah Aku Si Tanggang. Itu esok saya akan kupas. Cuma saya nak sebut sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, bahawa kita daripada geng Ustaz, saya dan sahabat-sahabat yang lain, nama penuh pertubuhan kami, Pertubuhan Pencinta dan Pendukung Ulama. Ringkasan dia, short form dia geng Ustaz. Jadi dalam keadaan ini sahabat-sahabat, kami ni mungkin orang tak kenal siapalah kami, orang nak kenal kami ni kan. Kita ni siapalah kita kan, sekadar kehidupan kita ni orang kata hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Tapi geng Ustaz ini subhanallah, bukan saja Ustaz, tetapi terdapat orang-orang yang ikhlas berjuang bersama kami, NGO kemanusiaan ini. Kami telah pergi seluruh dunia, kami membantu luar negara, dalam negara. Dalam keadaan kami sendiri bukannya hebat, kami juga susah, tetapi kami punya tagline, kami punya prinsip, selagi ada malam dan siang, kita akan terus kita menolong orang kerana orang yang paling baik, orang yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Dan kami ada yang bukan ustaz, bukan semua ustaz. Pasuk geng ni orang bukan ustaz dan juga ustaz yang kasih pada cinta pada ulama. Itu maksud dia. Bila sebut geng ni lebih ranggi, lebih catchy tuan-tuan, lebih mudah, lebih faham, lebih orang kata dalam keadaan hari ini. Dan sebab itu sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, kalau tuan-tuan saya tanya siapa Jiwan kenal? Tak kenal. Itulah naib presiden geng Ustaz sekarang. Bendahari dia Haji Mansur, tuan-tuan tak kenal sebab bukan Fatah Amin. Penolong setiausaha dia, siapa dia? Penolong setiausaha dia Haris, tuan-tuan tak kenal. Tapi kita ni pengalaman-pengalaman ustaz-ustaz kami bergerak dalam keadaan subhanallah, dengan izin Allah. Bekas arwah almarhum dulu Ustaz Taliban, Ustaz Nur Azli Musa, berceramah, meeting dekat KL, rumah kat Ipoh, balik 3 pagi, naik bas, tumpang tempat, letak barang. Tuan-tuan bergerak sana sendiri, dalam poket hanya ada IC saja. Kami tak ada duit, tetapi kami ada Allah. Kami ada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami yakin tolong orang, Allah akan tolong kita. Isu Palu, kami juga terlibat. Isu Palu, kami membina masjid di Palu, alhamdulillah siap dah. Isu Lombok kami turun, Gaza kami turun, banyak tempat Rohingya kami turun dalam keadaan keterbatasan kami, kekangan kami, dengan tenaga kami yang full timernya tak ramai. Dalam keadaan itulah yang kami ada, tetapi kami lakukan. Sejak daripada karantin hari itu sampai sekarang, kita telah menyediakan nasi bungkus dengan slogan sebungkus nasi sejuta kesyukuran. Tuan-tuan boleh tengok dalam page geng Ustaz Pencinta Ulama geng Ustaz. Dengan sumbangan tuan-tuan RM7 kami akan edarkan, dan kami dah edarkan satu hari 700 bungkusan kepada frontliner dan juga orang yang memerlukan, pagi, tengah hari dan juga malam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, saya merayu kita di U12, base kita masak di situ dengan permit daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebelum berlakunya peristiwa karantin ini, perlu dipertengkakkan, kami memang dah dapat permit dah. Kami mengedarkan bungkusan makanan sampai 700 satu hari, tuan-tuan. Itulah tempat dapur kami, dapur Tokku. Di situlah itulah tempat Ustaz Ahmad Dasuki, subhanallah. Jadi kalau tuan-tuan tengok dekat page kami, RM7 itulah untuk makanan tiap-tiap hari yang kami edarkan. Hari ini kita panjangkan ke Gombak, kita panjangkan ke Sungai Buaya di Rawang. Selagi mana ada orang kita edarkan, kalau banyak-banyak kita edarkan, kerana bergantung kepada kemampuan kita. Tuan-tuan bolehlah menyumbang, seorang bagi RM7, subhanallah. Yang kedua, kita memerlukan bantuan untuk pelajar kita, pelajar medik perubatan di Makassar, yang diarahkan, diperintahkan agar dapat balik ke Malaysia. Penerbangan hanya ada satu kali saja sehari ke Jakarta daripada Makassar. Kalau siapa biasa pergi ke Palu, dia akan pergi ke Makassar ataupun ke Jakarta. 2 transit saja, kemudian akan pergi ke Palu. Sebab itu kita pergi balik tuan-tuan ke Palu. Kita ni buat kerja Palu dulu masa gempa bumi, antara yang menolong kami geng Ustaz, iaitu pelajar-pelajar medik daripada Makassar universiti di sana. Mereka kena balik tuan-tuan, mereka kekurangan duit, mereka perlukan 16,000
untuk mereka beli duit pula. Mereka membeli tiket untuk kembali ke tanah air dengan isu perintah hari ini yang diarahkan. Kalau ikutkan kriteria mereka kena balik 1 hari bulan April. Dengan kekangan duit ini, sama-samalah kita tolong. Ustaz dapat beri sedikit saja kepada mereka, tak dapat nak bagi semua. Saya merayu tengah hari ini. Saya jarang merayu tuan-tuan. Saya pun juga memerlukan bantuan untuk sekolah saya dekat Muar, Johor, Madrasah At-Tanwiriyah. Siapa yang kenal saya ada 80 lebih staff kat situ. Ada ustaz, ada guru, ada tukang kebun, ada cleaner, ada pak guard, 80 orang tuan-tuan. Dan kami dalam kesusahan. Tapi apa pun yang Allah beri, kami terima. Sebab itulah nature kita dalam keadaan berjuang ini, bahawa jalan-jalannya tidak mudah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan pada hari ini dapat kita sampaikan. Apa pun sahabat-sahabat boleh rujuk balik kepada page Geng Ustaz Pencinta Ulama. Kami dah susun dah program-program yang baik, santapan pagi dan juga malam bersama dengan tuan-tuan. Menantilah malam ni insya-Allah ada Ustaz Kamal Asy'ari. Ustaz Kamal Asy'ari pada malam ni insya-Allah pada pukul 9 malam, di mana di page Geng Ustaz Pencinta Ulama live, tuan-tuan boleh tengok. Dan ada ustaz-ustaz lain yang sedangkan kita susun. InsyaAllah tunggulah sampai habis karantin ini, kita akan teruskan. Ustaz Halim Din ada, Ustaz Rahim Nasir ada, kita ada Ustaz Adi Talha ada, Ustaz Najahan ada. Semua ini mereka-mereka yang nak berkongsi dengan kita. Mudah-mudahan sedikit ini dapat membantu umat Islam yang memerlukan, supaya kita mati besok Allah ampunkan dosa kita insya-Allah. Allah ampunkan dosa kita tuan-tuan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah kepada kami dengan apa yang kau ajar pada kami, ajarlah kepada kami ya Allah dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak ya Allah. Siapa yang dapat mengampunkan dosa kami kalau bukan Engkau? Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkan dosa ibu ya Allah. Ibu yang telah mengorbankan nyawanya melahirkan kami sehingga kami menjadi manusia hari ini ya Allah. Ampunkan dosa ayah kami. Ayah yang telah membanting tulang 4 keratnya, membesar dan mendidik kami sehingga kami menjadi manusia ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah. Terkadang anak-anak kami jauh ya Allah, jauh daripada Islam ya Allah. Lembutkan hati mereka agar mereka rujuk balik kepadamu ya Allah. Ampunkan dosa saudara mara kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, sahabat kami ya Allah. Ampunkan dosa ya Allah tok-tok guru kami yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Mendidik kami ya Allah menjadi manusia mengenal Engkau ya Allah, mengenal Islam ya Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak cucu zuriat kami anak yang soleh ya Allah, yang solehah, beriman, bertakwa, mendirikan solat, menutup aurat ya Allah, tahu membaca Al-Quran ya Allah, boleh membisik ke telinga kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika kami sedang nazak ya Allah, ketika kami sedang sakratul maut. Anak-anak yang boleh memandi, mengkafankan kami ya Allah, memimpin tangan kami ke syurga ya Allah. Jangan Kau uji kami ya Allah, jangan Kau uji kami ya Allah. Kalau Kau uji kami, Kau akan buka kelemahan kami ya Allah. Kau akan koyakkan tabir-tabir kelemahan kami ya Allah, dan akhirnya Kau akan azab kami. Wa na'udzubillah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Tuhan orang yang lemah, Engkau Tuhan orang yang kuat. Kau Tuhan kami ya Allah, Kau Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Sahabat-sahabat sekalian, dah masuk waktu zuhur. Pimpinlah keluarga kita dan jadilah imam bagi ayah, jadi imam untuk anak, jadi imam untuk suami. Inilah masa yang terbaik Allah beri pada kita, merapatkan kasih sayang. Lepas daripada semayang, lepas daripada doa, salam tu saya cadang, cium pipi anak, cium dahi anak, peluk anak rapat-rapat. Biar kita mati besok, anak peluk kita, anak bisik kat telinga kita, ayah mengucap ayah, mak mengucap mak. Mudah-mudahan Allah berkati hidup tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.